Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan selamanya mari sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia rahmat dan inayah dapat sama-sama kita meneruskan pengajian tauhid bagi tahun 5 pada hari ini. InsyaAllah kita akan meneruskan pada tajuk unit kedua, iaitu maksud beriman kepada qada dan qadar. Murid-murid boleh melihat pada muka surat 6 dalam buku teks Jaiz. Okey, baik. Maksud beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah beriman kepada qada dan qadar bermaksud mempercayai dan meyakini bahawa Allah telah menentukan sesuatu perkara dan melaksanakan mengikut ketentuan. Kita kena percaya apa yang berlaku ke atas diri kita ni semuanya adalah telah ditentukan oleh Allah SWT. Kita berada dalam suasana PKP ini pun telah ditentukan oleh Allah SWT. Di mana biasa kita dengar ada hikmah di sebalik kejadian ini semua. Itulah kita sebagai orang Islam kena sentiasa mempercayai dan meyakini bahawa Allah telah menentukan satu perkara itu dan melaksanakan mengikut ketentuannya. Iaitu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang kedua, setiap orang Islam wajib juga mempercayai bahawa setiap yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah yang termaktub sejak azali. Ini qadar lah. Tadi qada, ini adalah qadar. Seperti mana yang Ustaz cakap tadi, kita orang Islam wajib. Sebab itulah hukum beriman kepada qada dan qadar ini adalah wajib. Wajib. Sebab semuanya, setiap berlaku tu adalah ketentuan daripada Allah, yang mana dia telah termaktub. Termaktub ni adalah telah tertulis sejak azali, sejak dulu lagi. Yang mana yang Ustaz bagi tahu sebelum ni tentang maksud qada dan qadar ni adalah sejak azali. Di sini maksudnya sejak kita masih dalam kandungan ibu kita dalam usia 4 bulan. Kita tak lahir lagi. Masa usia kandungan ibu kita mengandungkan kita tu berusia 4 bulan, Allah Ta'ala telah menyiapkan segala roh kepada kita dan telah menetapkan qada dan qadar kita pada waktu tersebut sejak azali. Masa itu dah sejak azali tu, sejak kita ditiupkan roh lagi, semua telah termaktub. Maka apa yang berlaku pada kita sekarang ni, kita kena percaya bahawa itu semuanya adalah ketentuan daripada Allah SWT yang termaktub sejak azali. Okey, yang ketiga, segala yang berlaku dalam alam ini sama ada baik ataupun buruk telah ditentukan oleh Allah dengan penuh keadilan tanpa sebarang kezaliman. Apa yang baik berlaku ke atas diri kita, ke atas keluarga kita dan ke atas negara kita ini, ini pun semua telah ditentukan oleh Allah SWT. Sebab itulah apa yang baik, apa yang buruk itu semuanya ditentukan oleh Allah SWT dengan penuh keadilan tanpa sebarang kezaliman. Bukannya janganlah kita rasa zalimnya aku belajar secara online tak dapat pergi sekolah, itu zalim. Tidak. Itu semua qada dan qadar. Kita kena ikut. Memang benda ni telah berlaku, telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sebab itulah kita kena sentiasa redha, bersabar, pasrah. Itulah maksudnya. Itulah kita kena sentiasa beriman kepada qada dan qadar. Okey, yang keempat, setiap manusia wajib berusaha, berikhtiar dan berdoa untuk mencapai apa yang dicita-citakannya. Sebagai seorang manusia makhluk Allah, kita bukan hanya beriman kepada qada dan qadar semata-mata, tidak. Ada setengah orang kata, kita ni telah ditetapkan oleh Allah SWT, kita tidur je lah, tak payah nak baca buku, tak payah nak buat latihan, tak payah nak buat kerja sekolah. Sebab apa? Sebab Ustaz kata kita semua ni telah ditentukan oleh Allah. Baik buruk semua telah ditentukan oleh Allah SWT. Tetapi kita kena ingat, dalam qadar kita tu, yang mengubah kita qadar kita itu ialah dengan kita wajib berusaha. Sebab itulah setiap manusia wajib berusaha untuk mengubah hidupnya itu dengan jadi lebih baik. Sebab apa? Walaupun kita ubah hidup kita, itu pun telah ditetapkan oleh Allah. Tapi kalau kita rasa kita tak nak ubah hidup kita, kita duduk tidur, tak buat latihan, banyak bermain,
maka kita telah mengekalkan kita punya nasib kita seperti itu. Sebab itulah dekat sini setiap manusia wajib berusaha, berikhtiar dan berdoa untuk mencapai apa yang dicita-citakannya. Contoh, kita nak jadi seorang yang berjaya, menjadi seorang doktor. Adakah kita kena tidur? Adakah kita kena pergi berjalan-jalan, bersia-sia? Sedangkan untuk menjadi seorang doktor itu memerlukan satu usaha yang gigih, yang kuat, mempelajari pelbagai bidang. Contohnya di sekolah menengah mempelajari bahagian sains. Takkanlah kita nak belajar akaun nak jadi doktor, tidak. Nampak tak, itu masuk usaha, ikhtiar dan berdoa. Sentiasa berdoa pada Allah SWT, memohon setiap kali semayang, mohon kepada Allah, ya Allah pemudahkan urusanku untuk menjadi seorang doktor. Sentiasa doa. Kalau kita nak jadi seorang guru, ya Allah pemudahkan urusanku untuk jadi seorang guru. Kalau kita nak menjadi seorang peniaga yang berjaya, ya Allah Tuhanku, jadikan aku seorang peniaga yang berjaya dan jujur, seperti mana sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf, seorang usahawan yang berjaya pada zaman Rasulullah dulu. Nampak? Itu antara kisah sirah lah mengenai Abdul Rahman bin Auf. Okey, yang kelima. Okey, sekiranya apa yang dicita-citakannya masih tidak tercapai walaupun manusia telah berusaha, berikhtiar dan berdoa, maka perlu diyakini bahawa ada hikmah di sebalik apa yang terjadi. Ini dia. Ini yang dimaksudkan dengan qada dan qadar ini. Bila kita dah usaha, ya Allah, dah hari-hari kita solat hajat, kita solat tahajud, kita berdoa, kan? Sebab kita kata apa, kalau kita sekarang ni musim SPM, nak basic SPM kan, berusaha pelajar-pelajar SPM ulang kaji pelajaran, berbincang dengan kawan-kawan, berbincang dengan guru-guru, memohon doa ibu bapa. Akan tetapi bila dia dah berusaha, apa yang dicita-citakan masih tidak tercapai, bila keluar result, ya Allah, tak tercapai, nak A+, tapi dapat A biasa ataupun A-, A tolak. Tak apa. Yang penting kita dah berikhtiar dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Adapun begitu, kita perlu meyakini bahawa ada hikmah di sebalik semua itu, apa yang terjadi. Contoh, kita cita-cita jadi doktor, bila tengok result nak jadi doktor tu tak kesampaian, rupanya hikmah kita apa? Jadi yang lain. Jadi seorang peniaga yang berjaya, menjadi seorang accountant yang berjaya, menjadi seorang guru, menjadi seorang ustaz dan macam-macam lagi, insya-Allah. Kita yakini bahawa Allah itu akan merupakan memberi keadilan kepada kita, bukannya kezaliman, insya-Allah. Okey, yang terakhir iaitu manusia hendaklah sentiasa bersangka baik kepada Allah dalam perkara qada dan qadar. Ini amat-amat kita perlu titik beratkan, yang mana untuk orang kata apa, beriman kepada qada dan qadar ini, kita kena hendaklah bersangka baik kepada Allah dalam perkara qada dan qadar. Apa yang berlaku pada diri kita ni, kita kena sentiasa bersangka baik. Ingat, jika berlaku perkara buruk atas diri kita kena ingat bahawa mungkin ada hikmah di sebaliknya. Macam mana Ustaz cerita sebelum ni, kita bawa basikal, tiba-tiba kita jatuh. Janganlah kita makinya batu yang kita langgar itu, tidak. Kita kena bersangka baik kepada Allah. Mungkin ada hikmah kenapa aku jatuh naik basikal ni. Mungkin kalau aku tak jatuh naik basikal ni, ke depan lagi aku kena langgar kereta. Mungkin. Sebab itulah kita kena bersangka baik kepada Allah. Jadi itulah dia maksud kenapa kita kena beriman kepada qada dan qadar itu tersebut. Ada 6 kat sini. Jadi Ustaz nak yang ke-6 ni ditulis di dalam buku tulis Tauhid tahun 5. Kita tengok sikit. Tahukah anda usaha dan ikhtiar tanpa berdoa tidak dianggap tawakal, tetapi merupakan kesombongan. Inilah dia, usaha dan ikhtiar tanpa berdoa. Kita berusaha membuat satu perkara itu. Contoh, kita belajar bersungguh-sungguh, kan? Kita study, kita buat latihan, kita buat berbincang dengan kawan-kawan, bincang dengan guru, tetapi tidak berdoa kepada Allah. Ya Allah, pemudahkan segala urusanku, ya Allah. Setiap kali solat berdoa. Kita tak buat benda tu, akan dianggap sebagai seorang yang
apa yang sombong. Kita usaha tapi kita tidak meminta kepada Allah. Seorang yang sombong lah. Sebab apa? Allah yang menjadikan kita. Jadi kita kena sentiasa berdoa dan bertawakal kepada Allah. Sebab itulah setiap kali peperiksaan, ustaz banyak menyuruh anak-anak murid agar apa? Agar kita sentiasa bertawakal kepada Allah. Cara dia macam mana? Ya Allah, hari ini hari peperiksaanku. Ya Allah, aku bertawakal kepada Engkau. Ya Allah, aku telah berusaha ikhtiar untuk membuat ulang kaji, untuk berbincang dengan kawan-kawan, menanya kepada guru segala kesulitan. Jadi aku bertawakal kepada Engkau. Ya Allah. Nampak? Kita berserah diri. Bertawakalnya adalah kita berserah diri. Allah nak bagi rizal yang baik kepada kita, kita terima. Allah nak bagi rizal yang buruk kepada kita pun kita terima. Sebab apa? Sebab kita dah usaha dan ikhtiar. Kita dah buat study group semua tadi lah kan. Benda tu memang kena ada. Kalau kita tidak berdoa, semata-mata kita buat ulang kaji sahaja, kita berbincang dengan kawan-kawan saja, buat latihan apa semua, tapi kita tidak berdoa, maka dia agak sebagai seorang yang sombong di sisi Allah. Manakala berdoa tanpa usaha pula dan ikhtiar juga tidak dianggap tawakal, tapi merupakan kemalasan. Ini lagi satu hal. Doa asyik berdoa. Ya Allah bagi aku A, ya Allah bagi aku mumtaz, ya Allah. Tetapi usahanya tiada. Tak buat latihan, tak berbincang dengan kawan, tidak menanyakan apa masalah ataupun tidak faham kepada guru. Ini satu hal. Ini pun dianggap sebagai merupakan seorang yang malas. Seorang yang malas. Nampak? Berbeza Jadi tidak usaha, ikhtiar dan berdoa. Tawakal ini amatlah penting. Kena ada sekali. Jangan ada sebahagian saja. Tidak. Lepas kita usaha, kita ikhtiar semua tu, barulah kita tawakal. Seperti mana yang istilah yang ustaz selalu guna, iaitu duit. Duit D yang pertama tu merupakan duit. D yang pertama tu merupakan doa. Doa. U duit. U yang kedua merupakan usaha. Usaha. Dan I duit. I yang ketiga, huruf yang ketiga tu merupakan ikhtiar. Ikhtiar dan ta duit. Ta huruf T. Tawakal. Nampak? Berakhir dengan tawakal. Itu kita berdoa. Setelah kita kita bertawakal kepada Allah, kita doa kepada Allah, kita usaha, kita ikhtiar dan kita bertawakal, maka itu adalah merupakan satu perkara yang baik. Tidak sombong dan tidak malas. Baik. Itu sajalah untuk hari ini. Jadi kita berakhir dengan amalkan di sini pada muka surat 9. Bacalah istirja' ni adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila ditimpa musibah, contoh bila kita terlanggar batu, ataupun kita naik basikal terlanggar orang, naik motor terlanggar pokok apa semua, janganlah kita maki benda tu. Alamak, batu, celakalah, batu apa semua keluar kan. Jangan macam tu. Apa yang kita perlu buat? Kita kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Itu maksudnya. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Ini juga banyak kita dengar ketika bila? Ketika kematian. Berlaku kematian, orang akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia bukan digunakan semata-mata ketika kematian. Ketika kita bertimpa musibah pun sama. Contoh, kita peperiksaan, kita target dapat mumtaz tapi dapat makbul, kita boleh bersibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapalah aku dapat makbul kan? Jadi kita kena buat apa? Kena usaha lagi, kena perbanyakkan latihan, kena perbanyakkan hafalan agar kita mendapat mumtaz macam kawan-kawan yang lain. Okey, baik, itu saja untuk hari ini. Buat tulis balik nota yang berkaitan dengan 6 tadi tu. Maksud beriman kepada qadar dan qadar, tulis dalam buku tulis. Jadi ma asabaka min hasanati fa min Allah wa ma asabaka min sa'iati fa min nafsi. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang kurang dan lemah daripada kelemahan diri sendiri. Wa qul hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.